وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat sama-sama kita berkumpul di dalam satu majlis pengajian ilmu, dan insya-Allah pada malam ni kita bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Zafran Abdul Karim yang merupakan pertemuan kita dengan Ustaz Zafran ialah pertemuan buat kali yang pertama. Dan insya-Allah Ustaz Zafran akan membacakan kitab Durus Samin karangan Syekh Daud Al-Fatani insya-Allah pada membicarakan ilmu akidah insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Al-Fadil Ustaz untuk membacakan kitab. Fala tafaddal mashkura. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tengok muka depan tu, muka surat depan. Dia kata, inilah kitab yang bernama Ad-Durus Samin. Ini bermula, ini kitab ialah, inilah, bermula ini ialah kitab. Kitab mana? Yang bernama, kalau kita baca ikut nahu ni, dia kena baca Ad-Durus Saminah. Dia kena baca Ad-Durus Samin sebab dia jadi maf'ul pada kata yang bernama. Yang bernama tu asalnya yusamma. Kalau dari segi nahu dia tapi kita tak mau main nahu sangat lah dalam kitab Jawi ni, main sikit-sikit lah. Inilah kitab yang bernama Ad-Durus Saminah. Kalau kita baca di atas jalan hikayat, kita baca Durus Samin, boleh juga. Tapi kalau baca ikut tertib tu, kalau ikut kaedah, kena baca Ad-Durus Samin. Durus Samin ni dipanggil permata-permata yang bernilai. Ad-Durru, permata yang bernilai. Pada menyatakan hal keadaan Durus Samin itu, pada menyatakan i'tiqad segala orang yang mukminin. Jadi kitab ni pada menyatakan i'tiqad, ini pegangan yang tetap dalam hati bagi segala orang yang mukminin. Jadi kitab kita ni, dia nak cerita i'tiqad. Bila sebut i'tiqad, itu pegangan yang tetap di dalam hati. I'tiqad segala orang yang mukminin. Siapa dia karang kitab ni? Kata dia karangan Al-Alimu Al-Allamatu orang yang alim. Lagi pula orang yang bersangatan alim. Sebab dia kita terjemah al-alamatu tu kerana ta tu dipanggil ta lil mubalaghah. Kita panggil ta tu ta lil mubalaghah kerana bersangatan alim. Lagi pula wal arifu ar-rabbani. Lagi pula orang yang arif
Ar-Rabbani. Orang yang dekat dengan Tuhan. Rabbani. Siapa dia ni? Ni. Gelaran sampai 4 gelaran ni. Al-alimu, al-allamatu, wal-arifu, ar-rabbani tu. Nama dia Al-Syaikhu Dawudu Ibnu Syaikhi Abdullah Al-Fatani. Syekh Dawud bin Syekh Abdullah Al-Fatani. Yang dinisbahkan kepada Al-Fatani. Habis itu. Kata dia, Taghammadallahu. Ini kena tak? Taghammadahullah. Dia baca Taghammadahullah. Kalau kitab tu, ada setengah naskah tu dia, hu tak ada. Kitab saya ni, Taghammadallah. Taghammadallahu ta'ala sarahuma. Kitab tu, ada Taghammadahu ke atau Taghammadah saja? Puan. Taghammadah. Taghammadahu. Hu tak ada. Ada hu. Hu tak ada. Ada hu. Ada hu. Kalau eloknya baca Taghammadallah ta'ala sarahuma. Dia sarahuma jadi maf'ul. Tapi kalau kita baca Taghammadahu, itu kita baca Taghammadahu Allahu ta'ala. Kalau dia jadi maf'ul muqaddam. Sebab dia Taghammadah ni tak silap dia muta'adi pada satu maf'ul. Nanti saat dia ni nanti nak tengok. Kalau kamu ni sebab kitab, ada kitab setengah naskah tu dia tak ada dal, dia tak ada hu. Kalau menudunglah oleh Allah Ta'ala, menutuplah akan dia oleh Allah Ta'ala. Kalau baca Taghammadahu kena maf'ul muta'addi badal maf'ul. Menyelubungilah akan dia, akan Syekh Daud tadi tu oleh Allah Ta'ala. Menyelubungi apa? Sarahuma. Sarahuma ni dia kata apa Allah SWT akan kedua-duanya. Sarahuma, tarahuma. Kitab tu macam ta ke sa? Kitab tu lagu mana? Rupa Sarah tu. Sarahuma. Sarahuma lah. Dia Sarahuma ni apa? Kubur apa? Sarah. Nanti. Satu Sariyah. Tanah kita, tapi dia asal tanah. Tapi tengok. Mudah-mudahan menyelubungilah. Dia dipanggil jumlah ni khabariyah lafzan, doa iaitu maknan. Mudah-mudahan menyelubungilah akan dia, akan Syekh Daud ni oleh Allah Ta'ala akan tanah perkuburan bagi kedua-duanya. Tu. Tanah perkuburan kita panggil lah. Dia asal Sarah ni tanah. Tapi ni tanah bagi kedua-duanya. Siapa kedua tu? Syekh Daud dengan juga ayah dia Syekh Abdullah Al-Fatani. Sebab tu dia Huma tu. Rujuk pada situ. Rujuk pada situ. Baik. Kemudian dia kata pula Biraisi. Rain kan? Kitab saya lama tak jelas. Biraisi. Ta ke sa tu? Ta. Ta. Bukan ta tu. Sa. Asal sa. Maksudnya dengan pertolongan rahmat Allah Ta'ala. Dia biraisi ni birahmati, dengan rahmat. Dia kalau biraisi tu bukan biraiti tu, tak kena. Biraisi rahmati, dengan bantuan daripada rahmat. Ini dengan bantuan rahmat Allah. Dengan bantuan ataupun dengan bantuan daripada rahmat Allah.
Wa afadha alaina. Mudah-mudahan memberi limpah kurnialah ya Allah Ta'ala ke atas kita. Alaina. Apa tu? Tu tak jelas tu. Kitab tu. Dia kitab lama. Min bahuri amdadihima al-barakati. Bahur, tak silap bahur min buhuri, bukan bahur buhur. Buhur ni wangian. Buhur ni wangian asalnya, wangian. Wa afadha. Afadha. Mudah-mudahan memberi limpah kurnia lah. Afadha, boleh juga gitu. Kita baca kita kata asal afadha ni menuang. Tapi bukan maksud kita nak afadha asal mana menuang. Maksudnya memberi limpah kurniaan lah. Memberi limpah lah. Ya Allah Ta'ala di atas kita tu memberi limpah apa? Min buhuri amdadihima al-barakati. Daripada wangian yang berpanjanganlah oleh kedua-duanya, oleh kedua-dua Syekh Daud bin Syekh dan juga Syekh Abdullah tadi tu, al-barakati. Iaitu daripada keberkatan-keberkatannya. Habis itu. Amin, istajib doa ana ya Allah, amin. Tu. Kata apa? Bihormati. Dengan kemuliaan Sayyidil Mursalin, dengan kemuliaan penghulu bagi segala mursalin. Amin. Habis itu. Itu yang hamish tu di tepi. Kita bukan baca di tepi, kita baca dalam. Dalam kitab tu tulis dan hamish. Ada tu tak? Ada sebut hamish tak? Kitab tu ada hamish tak? Aku kitab tak sama. Ada hamish. Hamish tu maksud di tepi. Di tepi. Dan hamish. Tu dah di bawah tu ada. Yang di tepi kitab ini iaitu risalah yang bernama Diyaul Murid, terjemah Syekh Daud Fatani. Itu pun sama jugalah. Tapi tu kita bukan baca tu itu bukan baca tu. Habis. Tak apalah, kita masuk dalam kita tengok pembahasan kita dalam, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Tengok dalam, jangan tengok luar. Luar tu kitab lain. Dia dalam ni ada 2 kitab. Satu kitab di luar tu Syekh Daud juga. Itu terjemahan daripada Allah Muhammad. Dia panggil nama kitab Diyaul Murid. Dalam kitab yang dalam tu Durus Samin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah mana? Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya yang mukmin dan yang kafir di dalam negeri dunia ini, dan lagi amat mengasihani bagi segala hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Tengok. Jadi bismillah ni kita terus baca dalam kitab lah. Kalau kita nak halusi tu, jadi kita dah biasa dengar lah kalau nak halusi tu. Dengan nama Allah. Bismi tu sebenarnya dengan nama Allah tu dia terjemah dengan mana? Dengan nama Allah. Lepas tu dia kata di belakang tu dia kata kumulai kitab ini. Dengan nama Allah. Lepas tu tengok yang di akhir sekali dia kata apa? Dia kata apa sebelum bracket tu? Kumulai kitab ini. Dia asalnya kumulai kitab ini dengan nama Allah Tuhan yang amat murah. Dia asal lagu tu. Dia asal kita ambil dari belakang ni. Tapi sebab dia letak di belakang tu kerana dia masuk dalam kaedah taqdimu ma haqqu at-takhir yufidul hasrah. Soalan kata dengan nama Allah Ta'ala sajalah aku mula kitab ini. Nampak? Dia hasar. Soalannya begitu. Dengan nama Allah.
Allah mana? Sifat. Tuhan yang amat murah ini Tuhan yang amat pemurah. Tuhan yang amat pemurah tu bagi segala hamba-Nya yang mukmin dan yang kafir. Di sini ni dia terjemahkan daripada makna bagi sifat Ar-Rahman. Dia terjemahkan yang amat murah bagi segala hamba-Nya, hamba Allah tadi tu yang mukmin dan yang kafir di dalam negeri dunia ni, itu dikatakan dia ambil makna daripada Ar-Rahman. Sebab makna Ar-Rahman itu dikatakan Al-Mun'imu bi Jala'ilin Ni'am. Tuhan yang memberi nikmat dengan sebesar-besar nikmat. Dipanggil Al-Mun'imu bi Jala'ilin Ni'am. Sebab itulah Ar-Rahman itu diterjemahkan Allah Ta'ala yang amat pemurah bagi segala hamba-Nya yang mukmin dan yang kafir. Nampak tak? Sebab tu dia terjemah tu sebab dia difahami daripada makna bijala ilin ni'am. Apa maksud bijala? Dengan nikmat-nikmat yang besar. Kalau belajar bahasa Arab, dia panggil al-mun'imu bijala ilin ni'am. Dengan mana al-mun'imu bin ni'ami ajalilah. Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Dengan nikmat-nikmat yang besar. Maksud nikmat-nikmat yang besar apa? Di sinilah Syedawat terjemahkan bagi segala hamba-Nya yang mukmin dan yang kafir di dalam negeri dunia ini. Itu terjemahan daripada sifat Ar-Rahman tu. Bukan terjemah balik bahasa, tapi terjemah dengan mana makna. Ma'uniya minal lafzi. Habis. Dan lagi amat mengasihani. Tengok. Mengasihani itu bagi siapa? Mengasihani tadi bagi segala hamba-Nya yang mukmin. Tapi khususnya di dalam negeri akhirat. Ini terjemahan makna daripada sifat Ar-Rahim. Terjemahan daripada sifat Ar-Rahim. Termasuk dia. Habis itu. Jadi sebab dia pendapat sifat Ar-Rahman Rahim ni, dia ulama berselisih pendapat. Dia masalah Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman itu dikatakan am, umum. Dikatakan, kalau kita kata dipanggil umumnya maknanya, tapi khusus pada lafaz. Amun fil makna wa khusus fil lafzi. Am, makna dia umum. Sebab apa makna dia umum? Sebab makna dia tu umum dia kerana meratai Allah Ta'ala tu pemurah, meratai bagi segala hamba-Nya. Itu makna dia umum. Tapi ada pengkhusus pada lafaz. Lafaz Ar-Rahman itu tertentu kepada nama Allah Ta'ala sahaja. Kalau kita kata nak letak nama manusia, nama orang, kita letak nama Ar-Rahman, itu tak boleh, haram. Kita kata nak letak nama apa? Nak letak nama anak saya Ar-Rahman. Semata-mata Ar-Rahman itu tak boleh. Sebab nama Ar-Rahman itu tertentu kepada nama Allah. Adapun kalau kita sandarkan dengan idhafat, dengan sesuatu perkara, contoh kita kata Muhammad Ar-Rahman, itu tak apa. Abdul Rahman, tidak mengapa. Sebab tu dia kata am fil makna wa khusus fil lafzi. Adapun makna Ar-Rahim, Rahman saja. Dia Rahman tak apa, jangan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman tu kalau kita kata sebut nama anak siapa? Nama anak saya Ar-Rahman. Tak boleh. Kalau Rahman tak apa. Jangan Ar-Rahman, nama Tuhan semata-mata, nama Tuhan Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, kena ingat Ar-Rahim dia panggil khusus fil makna tapi am fil lafzi. Nampak tak? Khusus fil lafz, khusus fil makna.
Makna tu khusus pada orang mukmin sahaja. Allah Ta'ala amat mengasihani pada hamba-Nya yang mukmin tertentu di hari akhirat sahaja. Tertentu di hari akhirat saja. Sebab tu, kalau kita tengok dalam cerita baru ni, dalam satu kisah, dalam kitab Fathul Bari, ada diceritakan dalam kisah dalam kitab Fathul Majid, dia kata, dunia sujunul mu'min, wa jannatul kafir. Dunia itu ialah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Baik. Baik, kita tengok. Hadis ni hadis sahih. Tapi ada cerita dia. Ada daripada asbab hadis ni, ada cerita daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita nak cerita kata kenapa orang mukmin ni dia dapat nikmat sifat ar-rahim tu tentu pada orang mukmin ni tentu di hari akhirat. Adapun di dunia ni dengan sifat rahmat Allah Taala bagi semua. Mukmin pun dapat, orang kafir pun dapat. Lepas tu ada satu hadis. Kita jangan salah faham Kalau kita faham hadis tu bulat-bulat, dunia sijil mukmin. Dunia tu penjara bagi orang mukmin. Habis tu orang kita orang kaya ni penjara juga ke? Kita jangan gunakan. Dan jannatul kafir, dan syurga bagi orang kafir. Orang kafir pun dapat syurga dekat dunia ni. Habis orang kafir susah? Nak syurga juga ke? Ini diperbahaskan. Dalam kitab Fathul Majid disebutkan di dalam satu kisah dihikayatkan, diceritakan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia berjumpa dengan seorang Yahudi. Apabila dia ni seorang Qudatul Qadi, seorang yang ketua qadi bagi segala qadi di Mesir. Ibn Hajar Al-Asqalani orang hebat Kemudian apabila dia pergi satu pasar, dia pergi satu pasar di Mesir. Dia ni orang Mesir Kemudian dia berjalan di pasar tu, tiba-tiba ada seorang Yahudi sedang berniaga tu, dia sekat Imam Ibn Hajar ni. Dia sekat kuda dia, bukan kuda, bagal. Jadi Imam Ibn Hajar ni dia naik bagal. Bagal ni campuran daripada kuda dan himar. Himar ni keldai, dongki lah. Jadi peranakan di antara bagal iaitu kuda dan himar, kuda dan apa tu dongki keldai, maka dikatakan nama bagal. Maka apabila dia sekat bagal tu, orang Yahudi ni memang hebat lah. Dia ingat hadis. Tiba-tiba dia ni orang berniaga. Dia ni berniaga minyak. Dia ni berniaga minyak di pasar tu. Jadi bau badan dia semua bau minyak lah. Minyak panas. Dia jual minyak panas. Zitul harrah. Minyak panas dia jual. Kemudian bila dia sekat tu, dia tanya dekat Ibn Hajar. Ibn Hajar dia tanya. Ada satu hadis Nabi. Dia kata, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Lepas tu, dia sedangkan dia tengah susah tu. Lepas tu dia tanya, macam mana dia katakan penjara bagi orang mukmin, sedangkan kau tu seorang qadi yang hebat. Macam mana dia katakan kau tu dikatakan orang mukmin tu penjara bagi orang mukmin di dunia ni. Kemudian dikatakan syurga bagi orang kafir. Sedangkan aku ni seorang penjual minyak panas. Orang susah. Apa jawapan Imam Ibn Hajar? Payah juga nak jawab kalau tanya kita. Imam Ibn Hajar kata apa? Dia kata, aku ni, dia kata ni, nisbah aku di dunia ni, nak dibandingkan dengan akhirat tu, nak dibandingkan aku dengan di dunia ni dengan di akhirat tu, dikatakan aku ni penjara di dunia. Sebab apa kata penjara di dunia? Sebabnya di akhirat orang mukmin tak perlu bersusah payah nak mencari kesenangan. Kita terus-terus dapat nikmat semua dah. Adapun kita di dunia ni tak dapat tidak kena kecil kesenangan. Contoh kita nak jadi kaya.
Boleh bulat-bulat dapat duit macam tu. Tak boleh, kena berusaha. Ha. Nisbah kita duduk di dunia nak dibandingkan dengan akhirat tu, nisbah dia tu, kata Imam Nahajar, aku di dunia ni seperti penjara. Walaupun kau nampak aku senang. Dia beritahu dekat orang Yahudi tadi, orang Yahudi. Walaupun kau nampak aku senang, tapi aku dengan tetap usaha aku. Tapi nak dibandingkan aku akhirat esok, di syurga esok, aku tak perlu dah nak mencari kesenangan, tak perlu nak mencari kesenangan dah. Memang confirm dapat nikmat dah. Itu bandingan dunia akhirat. Ada pun kamu, dia kata orang Yahudi tadi. Ada pun kamu, hei orang Yahudi, nisbah kamu duduk di dunia ni seperti syurga dah. Nak dibandingkan di akhirat. Sebab apa? Confirm dah orang kafir ni dekat akhirat ada kesenangan dah. Tak dah. Dia tak ada susah dah. Dia confirm masuk api neraka dah. Confirm dia kena azab. Walaupun kamu susah duk niaga tu, nak dibandingkan kamu di akhirat tu, kata Imam Nahajar, kamu duduk di akhirat tu, kamu sentiasa diazab. Tak ada langsung kesenangan. Walaupun kamu kata kamu susah duduk di dunia ni, dikatakan kamu tu seperti syurga. Orang Yahudi dengar tadi tu, dia terus masuk Islam. Dia dengar perkataan Imam Nahajar tu, daripada hadis tu, dia dengar tu, dia faham, terus dia masuk Islam. Tu cerita dia. Ini nak kaitkan, kita nak relatekan, kita nak kaitkan dengan kenapa kita kata sifat Ar-Rahman tu tertentu bagi orang mukmin dan orang kafir di dunia ni. Kenapa di akhirat tu tak masuk orang kafir? Sebab di akhirat tu esok, confirm dah kita akan dapat nikmat. Lebih-lebih lagi syurga. Orang mukmin ni tentu dia tak mencari dah kesenangan dah. Confirm dapat nikmat sepenuhnya. Tu kena ingat. Habis. Tu cerita daripada kisah daripada hadis dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Habis. Tengok. Dia kata, dan lagi amat mengasihani bagi segala hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Dengan nama Allah tadi tu, ku mulai kitab ini. Jadi, aku mula kitab ini. Dia asal kalau bahasa Arab tu, abtadi'u. Aku mula dengan kitab ini. Ataupun kalau kita pakai dengan nama tu, ibtida'i. Ataupun kita kata abtadi'u kitabi. Aku mula akan kitab ini. Betul. So dia kata kumulai tu. Ataupun kita ibtida'i. Kitab. Hazal kitab. Ibtida'i hazal kitab. Aku mulailah aku akan kitab ini. Boleh juga. Kalau kita guna isim, kalau kita guna jumlah ismiyah, ibtida'i hazal kitab. Ataupun kalau kita kata nak guna tu jumlah fi'liyah, kita kata abtadi'u hazal kitab. Boleh juga. Boleh kedua. Habis. Tengok dia punya mukadimah. Saya tak mau hurai bismillah tu dengan alhamdulillah pun kita dah biasa, nanti akan datang. Alhamdulillah tu puji yang 4 pun semua tu dah biasa dengar kebanyakan. Tapi tak apalah. Kita baca sekali lalu. Alhamdulillahilladzi jaga baris. Dalla ala wujubi wujudihi jami'ul kainati. Sebab apa baca jami' tu dia kerana dia jadi fa'il pada kata dalla. Alhamdulillahilladzi dalla ala wujubi wujudihi jami'ul kainati. Tengok. Segala puji tertentu bagi Allah. Ni kita dah maklum dah. Bila sebut segala puji ni kita dah biasa dengar dah. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Tu kita dah biasa dengar dah. Baik, tengok, tak apa. Segala puji itu dia kalau dalam kitab Jawi ni dia kena baca dalam kitab Jawi. Soal kata gini, bermula segala puji itu.
Bermula segala puji itu tertentu bagi Allah. Dia kan cakap gitu. Jangan baca terus. Segala puji tertentu bagi Allah. Tak sedap tu. Dia kitab Jawi tak boleh baca gitu. Dia kena ada dia punya tune-nya. Bermula segala puji itu. Dia kena ada itu. Sebab dia mubtada. Bermula segala puji itu tertentu bagi Allah. Tertentu ni dia terjemahan daripada lillah, lam tu. Asal dia mukhtasun lillahi. Tertentulah ia segala puji itu bagi Allah. Ini bagi Allah jua. Tambah sikit. Bagi Allah jua. Tu dia. Habis itu. Allah mana? Tu Al-Lazi tu. Allah Tuhan. Dia Al-Lazi. Tu yang tu. Allah itu Tuhan. Al-Lazi tu dia sifat pada kata Allah tu lah. Tuhan yang menunjukkan. Tuhan yang menunjukkan. Menunjuk ni nanti tulis, nanti tak lagi. Tengok. Tuhan yang menunjukkan ia. Tuhan yang menunjukkan atas bersifat wajib wujudnya. Wujud Tuhan, nya tu kembali pada Tuhan. Menunjuk apa? Menunjuk tu segala kainat ini. Ini oleh segala kainat ini. Kitab ni payah, Syekh Daud. Nurul Sami ni dia payah. Tengok. Dia punya muqaddimah. Saya duk baca kitab Syekh Daud ni, duk perhati banyak. Muqaddimah dia semua nak pergi kota Sauf. Kitab Syekh Daud ni, siapa-siapa kalau biasa tengok kitab Syekh Daud, biasa mengaji kitab Syekh Daud, tak kira muqaddimah Musalli ke, muqaddimah apa Durus Samin ke, kalau Wardu Zawahir ke, kalau tengok kitab-kitab tu semua muqaddimah dia kebanyakan dia nak lebih pada tasawuf. Tak kira kitab fiqh ke, tauhid ke, Jawahirus Saniyah ke Syekh Daud, semua dia nak bagi kod tasawuf. Allah Akbar. Sebab Syekh Daud ni Tok Wali. Dia Tok Wali. Tengok. Tengok saya baca. Segala puji itu tertentu bagi Allah. Allah mana? Sifat. Tuhan yang menunjukkan. Apa maksud Tuhan yang menunjukkan? Tulis. Tuhan yang memberi fahamkan. Tuhan yang memberi faham atas bersifat wajib wujudnya. Wujud Tuhan tu. Jadi Tuhan yang menunjukkan tadi tu, dia asal gini. Fuad. Kalau kita nak bagi sedap gini. Dia kena aturkan balik tu cakapan. Tuhan yang menunjukkan oleh sekalian kainat tadi tu atas bersifat wajib wujudnya. Asal gitu. Dia kena susun balik. Tu asal dia kena gitu. Tuhan yang memberikan. Tuhan yang memberi faham oleh segala. Dia kena tambah, dia kena ambil hujung balik. Oleh segala kainat. Kainat ni apa? Kejadian makhluk. Ataupun makhluk pun boleh. Kainat ni kita kata makhluk. Ataupun kejadian. Makhluk pun boleh, kejadian pun boleh. Tuhan yang memberi fahamkan. Tuhan yang memberi fahamkan. Atas bersifat wajib wujudnya. Wujud Tuhan tadi. Memberi faham tadi tu oleh segala kainat ini. Ini oleh segala makhluk ini. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala tu lah. Nak cerita kata apa? Allah Ta'ala tu lah yang memberi tunjuk, yang memberi fahamkan. Bahawasanya dia tu bersifat dengan wajib wujud. Itu bagi segala makhluk ini. Itu dia nak cerita. Itu dia nak cerita gitu. Tapi ibarat dia payahlah dia cerita ni. Dia nak cerita apa?
Nak cerita kata Tuhan itulah yang memberi faham kata pada makhluk ni Allah Ta'ala tu bersifat dengan wajib ada. Wajibul wujud. Allah Ta'ala tu bersifat dengan wajib ada. Itu je nak cerita. Ini nak cerita kata bara'atul istihlal. Nak cerita kata akan datang pengarang kita dia nak cerita sifat wajib. Sifat wujud itu bagi Allah. Atau akan datanglah dia nak cerita. Habis. Wa aqarra ala wahdaniyatihi wa infiradihi kullul makhluqati wa aqarra tengok dia punya terjemahan. Dan telah mengaku atas keesaan Allah. Ada wahdaniat tu lah. Dan atas ketunggalannya. Ada lam tu. Dan atas ketunggalan Allah tu. Siapa dia mengaku tadi tu? Oleh segala makhluk. Jadi makhluk ni semua dia mengaku. Makhluk ni semua mengaku bahawasanya Allah Ta'ala itu mengaku di atas keesaan Allah Ta'ala dan juga mengaku kata Allah Ta'ala tu ketunggalan. Tu dia nak cerita. Dia sebab ibarat dia payah. Maksud dia tak payah mana kan. Lagipun dia kitab Jawi lama. Habis itu. Wa ja'ala syahadataini dalilan ala kamali ahli sa'adati. Tengok. Wa ja'ala dan telah menjadikan ia Allah. Dan telah menjadikan ia Allah akan yang mengucap. Apa akan yang mengucap? Dia hazafkan mausuf dia. Ini akan orang yang mengucap. Yang mengucap tu siapa? Kita lah orang mengucap. Takkan Tuhan mengucap. Jangan salah faham. Nanti dia baca. Telah menjadikan ia Allah akan yang mengucap. Allah Ta'ala jadikan mengucap. Bukan gitu. Ini. Dan telah menjadikan ia Allah akan orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Allah Ta'ala jadikan mereka yang mengucap 2 kalimah syahadah. Menjadikan apa? Maf'ul kedua ni. Tengok. Kena tambah. Akan dalil. Akan tak ada tu Quran, tapi kena tambah. Akan dia kena tambah tu maf'ul yang kedua pada kata ja'ala. Akan dalil atas akan dalil mana? Dalil atas kesempurnaan bagi ahli orang yang dapat bahagia. Ahli sa'adah. Siapa dia ahli yang mendapat bahagia? Iaitu orang yang mengucap kalimah syahadah. Itu nak cerita dia. Dia nak cerita kata orang yang mendapat kebahagiaan itu ialah orang yang mengucap kalimah syahadah. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad. Tengok. Sebab tu kitab Syedaq ni dia punya mukadimah dia cukup cantik. Dia cukup seni dia memang halus. Halus kan seni dia. Lepas tu dia kena nak faham tu dia kena tahu nahu sikit-sikit ke apa. Kalau kita baca terus tadi, memang menjadikan ia Allah akan yang mengucap 2 kalimah syahadah dalil atas kesempurnaan. Apa dia dalil? Tiba-tiba termasuk dalil. Nak cerita kata, Allah Ta'ala menjadikan akan orang yang mengucap 2 kalimah syahadah tadi tu, menjadikan apa? Akan sebagai dalil, akan sebagai bukti. Nampak tak? Dalil tu apa? Sebagai bukti. Tulis itu. Akan sebagai bukti atas kesempurnaan bagi orang yang dapat bahagia.
Orang yang mendapat kesenangan. Nak cerita kata buktinya orang yang ahli kesenangan itu ialah mereka itu mengucap 2 kalimah syahadah. Tu dia cerita, dia nak cerita. Tambah lagi buat habis itu. Baik. Lagi. Wa khussa li ma'rifati aqaidit tauhidi. Man ikhtarahu man ikhtarahu minal bariyati. Tu dia. Jangan baca wa khussa li ma'rifati aqaidit tauhid min ikhtarahu. Tak kena. Man ikhtarahu tu, manih tu, man tu jadi fa'il pada kata, jadi naib fa'il pada kata khussa. Kitab Durus Samir ni dia punya mukaddimah dia payah. Kalau tak ada asas bahasa Arab, kita baca gitu tak faham. Walaupun kita Jawi, tengok dia nak baca, tengok. Dan telah ditentukan, tengok. Kitab Syeddaud ni dia banyak datangkan dengan fi'il bina majhul. Kalau kitab Syeddaud gitu, banyak saya tengok. Saya suka baca kitab Syeddaud. Duk perhati tu, dia banyak datangkan dengan sirah fi'il bina majhul. Banyak gitu. Kebanyakan gitu. Tengok. Dia kata, dan telah ditentukan. Siapa tentu? Allah Ta'ala yang menentu. Soalan kata, ditentukan bagi. Siapa tentu? Soalan kata gini. Dan telah menentulah ia Allah. Asal gitu. Tapi dia gunakan dengan sirah fi'il bina majhul. Kalau kita nak baca wa khussa, balik wa khussa tu jangan fi'il bina majhul. Wa khassa, dan menentulah ya Allah Ta'ala, boleh juga. Tapi sebab kita terjemah khussa tu, kerana terjemahannya ditentukan. Sebab tu kita baca khussa tu Fuad. Nampak tak? Dan telah ditentukan. Siapa tentu? Allah Ta'ala lah. Bila sebut tentu ni, Allah Ta'ala tentukan. Allah Ta'ala menentu dengan sifat iradat. Allah Ta'ala menentu dengan sifat iradat. Ta'luk tanjizi qadim. Nampak tu? Bila tentu tu kita maklum. Dia ta'luk taksis. Faham dan telah ditentukan bagi mengenal. Apa maksud mengenal? Dia nak tafsir. Dia nak tafsir. Yakni mengetahui. Itu nak tafsir pada kata mengenal. Yakni mengetahui bagi aqaidit tauhid, tulis. Yakni mengetahui bagi segala aqaidit tauhid. Maksud kata ditentukan bagi mengenal, ini Allah Ta'ala menentukan bagi mengetahui bagi segala aqaidit tauhid. Aqaid ini dia panggil simpulan tauhid. Asal daripada iqdun, ikatan. Sebab tu kata ikatan tauhid. Ni apa pula ni? Dia dia record screen tak ni. Dah tutup dah. Ada record screen. Record screen. Record kat screen. Kat screen dia lah. Dia nak share kat siapa-siapa tak tahu. Tak apa, boleh teruskan. Ni internet ni. Dia record. Ada orang record ke apa ni? Tak ni, siapa dia nak record ni? Tak ni yang tak apa, tak masalah ni. Okay. Yang mengaji ni ya. Okey, baik. Terkejut juga tengok ni apa dia Samsung ni tiba-tiba. Saya rasa kejut juga. Ni apa dia? Nak switch off ke apa? Baik. Tengok, kebetulan kita punya pun Samsung juga. Sabit kita takut dengan Samsung lah, aku nak off ke apa ni? Baik, tengok tengok. Ditentukan bagi mengenal. Apa maksud mengenal? Ni nak tafsir pada mengenal. Yakni mengetahui.
Maksudnya makrifah ini dengan mana mengetahui. Tu dia. Ha. Ha. Yakni mengetahui bagi segala aqaid tauhid. Asal aqaid tauhid ni simpulan-simpulan tauhid. Ni nak tengok ni. Ni buat. So apa kita panggil simpulan? Aqaid. Kenapa kata kita kata akidah? Kenapa kata akidah? Akidah ni sebabnya dia tambatan ikatan iman. Soalnya kenapa? Sebab asal akidah, ikdun ni tali. Dia simpul. So apa kata simpul? Sebab orang mukmin ni, bila akidah dia kuat, dia dah simpul dah. Kalau nak buka simpul tu payah. Kita nak buka simpul tu payah. Nampak kan? Sebab tu dia kata ikdun. Akidah ni sebab ya apa tu? Ada. Alright. Asal ikdun tu dia ikat. Ikdun. Asal ikdun ni dia panggil simpulan. Sebab apa simpul? Sebab simpulan ni sebab bila seseorang mukmin tu dia ada iman, soalan adalah simpul dah. Bila dia simpul nak terbuka tu payah. Betul, orang mukmin kita bukan senang-senang nak murtad. Bukan kita boleh senang kata orang ni jadi kafir, tak boleh tu hukum gitu. Sebab dia dah simpulan iman dia dah kejap dah. Dia dah simpul lah. Bila simpul nak buka boleh tak boleh. Payah nak buka bukan tak boleh, payah nak buka. Satu dengan akidatul iman, nampak tak? Akidah. Sebab dia berkait dengan simpulan. Tu dia. Habis tengok. Yakni mengetahui bagi aqaid tauhid. Ini segala aqaid tauhid itu akan mereka. Mereka mana? Yang dipelihara apa ni? Yang Pilihan. Pilihan tu nampak? Pilihan kan? Bukan pelihat pilihan. Tu. Akan mereka yang dipilihannya. Apa maksud dia? Dia gini. Dia kalau bahasa Arab tu, kalau saya terjemah bahasa Arab, maksudnya gini. Ditentukan akan mereka yang memilihlah. Yang dipilihannya. Maksudnya pilihannya maksudnya yang memilihnya. Yang memilihlah ia Allah Ta'ala akan mereka itu. Dobit sikit. Dia bukan kitab terjemah tak kena. Dia gini Yang dipilihannya tu tulis kat tepi. Apa maksud yang dipilihannya? Yang ni yang memilihlah ia Allah Ta'ala akan mereka itu. Tu dah. Nampak tak? Payah kitab ni. Dia kata manikhtarahu. Yang ni yang memilihlah ia Allah Ta'ala akan mereka itu. Allah Ta'ala pilih daripada apa? Daripada segala manusia. Tu dia. Pilih tu daripada segala manusia. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya Allah Ta'ala menentukan bagi mereka yang Allah Ta'ala pilih tu daripada segala manusia. Allah Ta'ala pilih tu supaya untuk mengenal dia. Nak mengenal aqaid tauhid. Tu maksud dia. Nampak tak? Allah Ta'ala pilih kita ni supaya kita dapat mengenal aqaid tauhid. Akidah tauhid tu sendiri. Bukan semua orang Allah Ta'ala pilih, tak. Orang kafir Allah Ta'ala tak pilih. Allah Ta'ala pilih orang mukmin. Tu dia dia apa ni? Tertekan pula dah. Dia tak rasa terjadi tu. Sekelas-kelas lain tak pernah terjadi, pernah dekat sini pula. Kok nervous kot sampai tertekan tak apa habis. Kok sebab mukadimah kitab ni terketak jugalah, kitab payah ni mukadimah sampai tertekan habis itu. Tu maksud dia. Dia maksud dia gini. Dia nak cerita apa Haji Qazaman Dia nak cerita kata Allah Ta'ala menentukan bagi mereka yang Allah Ta'ala pilih daripada segala manusia tu, Allah Ta'ala memilih apa? Untuk mengetahui bagi segala aqaid tauhid. Tu maksud dia. Itu dia nak cerita. Jadi Allah Ta'ala pilih kita ni supaya kita kenal
aqaidut tauhid. Itu maksudnya. Nampak lagi Habis. Tu dia. Jadi kena ingat tu, dia yang dipilihannya tu kena buat bracket, lepas tu tulis kat tepi, kena dobit tu. Sebab yang dipilihan tu maksudnya ditentukan akan mereka yang memilih ya Allah Ta'ala akan mereka itu. Itu maksud yang dipilihannya. Yang dipilihan tu maksudnya Allah Ta'ala memilihlah ya Allah Ta'ala daripada segala manusia. Ada kena dobit situ Takut salah faham nanti. Yang dipilihannya daripada segala manusia. Apa yang dipilihannya? Jadi Allah Ta'ala memilih manusia tadi. Allah Ta'ala memilih mereka itu daripada segala manusia. Itu maksudnya. Itu dia. Baik, habis. Wassalatu wassalamu ala sayyidil. Mana? Tak ada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usi bil ayatil wadihati. Ni tengok. Dan rahmat Allah. Dia terjemah rahmat terus. Dia ni dia kena ingat wassalatu wassalam ni dia panggil jumlah khabariyatul lafzan du'aiyatun maknan. Khabariyatul lafzan du'aiyatun maknan. Soalan kata dan mudah-mudahan. Dia kata gitu. Mudah-mudahan rahmat Allah. Kenapa diterjemahkan as-salah itu dengan rahmat? Kita maklum di segi kita ni, kita dah maklum, dah biasa dengar lah. Mungkin kebanyakan dah biasa dengar. As-salah itu dia ada 3 makna. As-salah yang turun daripada Allah itu dengan makna rahmat. Adapun as-salah yang turun daripada malaikat itu dengan makna istighfar. Adapun as-salah itu turun daripada makhluk itu dengan makna doa. Maka Syekh Daud Al-Fatani dia terjemahkan rahmat. Sebab apa? Sebab rahmat Allah. Maka yang menurunkan rahmat ni tak dapat tidak itu mestilah daripada Allah. Sebab tu dia terjemahkan rahmat. Sebab tu dia terjemahkan rahmat. Itu dia. Soalan kata gini. Mudah-mudahan rahmat Allah. Sebab apa terjemah mudah-mudahan? Sebab jumlah ni khabariyatul lafzan du'aiyatun maknan. Dia masuk dalam ilmu ma'ani. Habis itu. Dan mudah-mudahan. Dan tu dia cakap dan tu. Kenapa cakap dan tu? Sebab dia panggil waw isti'naf. Waw isti'naf indan nahwiyin. Maksudnya dan tu dengan mana permulaan cakapan. Dan tu maksudnya permulaan cakapan. Bukan dan tu dia berkait dengan perkara yang dahulu. Tak. Kita maklum bila sebut dan dalam kitab Jawi dia ada 3 makna. Kena perhati. Terkadang dan itu dengan mana permulaan cakapan. Terkadang dan itu dengan mana pertanyaan bagi soalan yang ditakdirkan. Dia panggil waw isti'naf lil bayan. Waw isti'naf lil bayan ni al-wawu al-waqi'atu fi su'ali muqaddarin. Waw yang jatuhlah ia waw itu pada soal yang ditakdirkan. Maka kita terjemah dan juga. Ada kalanya dan pula dengan mana menghubungkan daripada perkataan yang sebelum daripada ni. Maka di sini ni kita nak kata waw ni dan ni dihubungkan dengan perkataan sebelum ni? Tidak. Dan di sini semata-mata nak menunjukkan permulaan cakapan. Dia panggil waw isti'naf indan nahwiyin. Tu dia. Baik tengok. Dan mudah-mudahan rahmat Allah. Biasanya bermula rahmat Allah tu kena bermula tu. Sebab cakapan, permulaan cakapan. Dan bermula rahmat Allah. Dan salamnya salam Allah. Salam tu dengan mana? Kesejahteraan. Rahmat dan salam tadi tu, kena tambah sikit.
turunlah kedua-duanya atas penghulu kita. Kena tambah sikit atas tu. Dia panggil khabar. Turunlah kedua-duanya rahmat Allah dan salam Allah tadi tu. Turunlah kedua-duanya atas penghulu kita. Dalam kitab tak ada turun tapi kita kena tambah sikit. Dia panggil wassalatu wassalamu nazilani ala sayyidina. Nampak. Jadi turunlah rahmat Allah dan salam Allah Ta'ala tadi tu. Salam Allah Ta'ala tadi tu atas penghulu kita. Siapa dia penghulu kita? Badal pada kata penghulu kita, Nabi Muhammad. Badal ni maksudnya nak ganti. Siapa dia penghulu kita? Jangan baca terus. Kalau kita jari jangan baca terus gini. Atas penghulu kita Nabi Muhammad. Tak sedap macam itu. Bukan tak sedap. Dia tertib baca kitab jari tu tak apa tepat. Dia kena berhenti stop dulu. Koma. Atas penghulu kita. Lepas tu kita buat pertanyaan. Siapa dia penghulu kita? Nabi Muhammad. Baru sedap macam itu. Nampak tak? Dia kena baca gitu. Kitab jari kena gitu. Dia tak boleh baca atas penghulu kita Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan Satu dia tak baca cara pondok tu. Baca surat khabar tu. Buka je prom. Dia kena berhenti. Lepas berhenti buat soalan pula. Buat persoalan. Siapa dia penghulu kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia baca gitu. Nabi Muhammad tu yang dibangkitkan, sifat pada Nabi. Nabi Muhammad tu yang dibangkitkan. Apa maksud yang dibangkitkan? Tulis. Ajar rayu. Yang dibangkitkan dengan mana? Yang dilantikkan jadi Rasul. Bangkit dengan mana? Yang dilantik. Yang dilantik jadi Rasul. Lebih situ. Minta maaf tu puan, saya terbiasa sebut nama jemaah saya lah. Kadang-kadang terkeluar. Terlancar lidah. Selalu dua aim, selalu jemaah saya tu ajar rahayu lah. Kena aim. Tak apa. Kuat sangat komen, tak apa. Kita kuat sikit kita sebut nama dia. Tak apa saya tak ada kena-mengena dengan orang yang hidup ataupun mati tapi yang hidup je lah ni. Yang dibangkitkan mana? Yang dilantikkan jadi Rasul. Yang dilantikkan jadi Rasul dengan beberapa mukjizat yang amat nyata. Tu dia. Habis itu. Itu akan datanglah dia bahas. Habis. Wa ala alihi wa ashabihi. Sikit lagi Stesen depan tu ada lagi. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bil karamati. Dobek situ apa tu? Kak Laili tulis baris elok-elok. Esok boleh terang kat orang. Haji Kamal Zaman dobek elok wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bil karamati. Tengok. Dan atas segala keluarganya. Nampak tak? Apa maksud dan? Nampak tak hari ni? Nampak ni? Nampak? Kita jadi tulis dan. Siapa? Dan ni dia berhubung dengan rahmat. Dia soalan gini, Puan. Kena buat aturan cakapan kita macam ni. Soalan kata gini. Dan rahmat Allah dan salamnya turunlah kedua-duanya atas segala keluarganya. Dia kena ambil situ. Nampak tak? Dia kena cara baca kitab ambil situ. Jangan terus baca. Dan atas segala keluarganya. Apa keluarganya Ustaz? Tak faham lah Ustaz. Tiba-tiba dan atas segala keluarganya. Dia kena faham sini. Dia dan di sini pula. Dan ni dia berkait dengan sebelum perkataan ni. Sebelum daripada perkataan ni. Apa dia? Dan rahmat Allah dan Rasul. Minta maaf. Dan rahmat Allah dan salamnya. Seolah-olah kita buat gini. Tulis itu. Seolah kata gini. Kali Ali. Dan rahmat Allah dan salamnya salam Allah. Turunlah kedua-duanya atas segala keluarganya. Ambil situ. Ayat ambil atas tu kita ambil cantumkan balik.
Nak mengaji kitab Jawi. Itu lagu tu lah. Kena cantumkan balik ayat dia. Atas segala keluarganya. Keluarga Nabi. Atau. Dan sahabatnya. Sahabat Nabi. Dan sahabatnya sahabat Nabi. Nah, satu. Dan yang mengikut. Apa yang ikut? Tulis. Dan orang yang mengikut. Tambah sikit orang. Dan orang yang mengikut bagi mereka itu siapa? Sahabat Nabi. Tulis. Mereka itu kembali kepada sahabat Nabi. Dan yang mengikut bagi mereka itu sahabat Nabi itu. Mengikut. Nampak? Saya ulang 2 kali tu. Bila sebut kata ulang 2 kali tu, dengan. Dengan tu dipanggil huruf jar. Bila huruf jar, dia mesti berhajat kepada muta'alaq dia, tempat sangkutan dia tu. Mengikut dengan beberapa amal yang soleh. Apa maksud amal yang soleh? Tulis itu, dobel itu. Yakni pekerjaan yang baik. Maksudnya dengan ini pekerjaan yang baik. Jadi maksudnya apa di sini? Jadi kita minta juga pada Allah Ta'ala turunkan rahmat dan kesejahteraan yang tadi tu ke atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi dan mereka yang mengikut. Dan orang yang mengikut bagi mereka itu sahabat. Siapa dia mengikut sahabat? Iaitu tabi'in. Kemudian tabi'in pula, orang yang mengikut tabi'in siapa? Tabi'in. Kemudian tabi'in. Tabi' sampai sekarang ni. Tu dia. Ikut tadi tu dengan beberapa amal yang soleh. Apa maksud amal yang soleh? Dengan pekerjaan yang baik. Tulis itu. Amal yang soleh dengan mana? Dengan pekerjaan yang baik. Habis itu. Yang soleh-soleh. Ini yang baik-baik. Jadi, maksudnya, kita Syekh Daud ni dia minta doa. Mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan itu turun di atas keluarga Nabi, sahabat Nabi, mereka yang mengikut sahabat Nabi. Begitu juga Syekh Daud doakan kita juga sebenarnya. Secara tak langsung Syekh Daud doakan kita juga. Sebab apa? Kita masuk dalam tabi'in. Kita termasuk bagi orang yang mengikut sahabat. Tu dia. Tengok. Habis itu. Wa ba'du falamma kana sanata alfin wa mi'ataini wasnaini wa salasina min hijratin nabiyyi alaihi afdalus salati wassalami. Nampak gaya kita dah sampai tempat stesen dia dah. Stesen dia dah sampai Haji Karaman Zaman. Tak boleh nak pergi lagi dah. Dia kalau dah sampai stesen sedap sikit. Dia kalau berhenti tengah jalan dia tak sedap dah. Berhenti stesen RNR, kawasan rehat. Bukan RNR yang hentian sebelah tak. Ni kawasan rehat. Kalau hentian sebelah tak adik, sat lah. Lepas tu nak ngaji lagi. Dia sebab kalau kata hentian sebelah, esok kena ngaji lagi. Kena baca kitab lagi. Ni kawasan rehat. Rehat seminggu. Ni rehat seminggu. Baik. InsyaAllah tersambung lagi menghadapan. Wa ba'du falamma kana sanata alfin wa mi'ataini wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi saya serah pada pengurusi kita lah. Siapa dia? Moderator Muhammad Ustaz Azwan lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zafran Abdul Karim di atas pembacaan kitab Ad-Durrus Samin yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani. Terima kasih kepada Ustaz dengan pembacaan yang begitu detail. Kalau kita tengok memang susahlah cara ngaji pondok ni. Memang detail sungguh. Alhamdulillah. Jadi kita yang tak pandai nak baca ni, kita yang terkemudian daripada orang yang menuntut ilmu cara pondok ni, kita belajarlah sebelum Ustaz Zafran kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kefahaman kita insya-Allah.
InsyaAllah. Jadi sebelum kita tutup majlis kita pada malam ni, saya minta Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa dulu insya-Allah Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, sebelum kita tutup majlis kita pada malam ni, suka saya maklumkan kalau siapa-siapa yang berhajat untuk menyumbang, untuk memberikan sumbangan kepada kami untuk melancarkan lagi majlis-majlis ilmu kita. Tiap-tiap hari kita adakan majlis ilmu. Barang siapa yang ingin menyumbang, boleh tengok nombor akaun Ustaz Fuad ada di setiap poster yang disediakan. Mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan pengajian kita insya-Allah. Jadi untuk makluman semua, kami panggil apa? Memang mengadakan pengajian secara percuma, tidak minta sebarang yuran apa-apa pun. Dan kami duit sumbangan yang disalurkan oleh tuan-tuan dan puan-puan kami hadiahkan kepada semua untuk guru yang mengajar kepada kita. Semua kami akan serahkan ataupun hadiahkan kepada guru-guru yang mengajarkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita menolong guru-guru kita, memudahkan perjalanan guru-guru kita, Allah Ta'ala mempermudahkan kerja-kerja kita insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz sekali lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, okey, selamat. Terima kasih banyak semua. InsyaAllah Ustaz Zafran punya jadual tetap hari Jumaat minggu ketiga semua lah. Jumaat minggu ketiga itu yang tetapnya. Tapi yang tak tetapnya mungkin kita akan buat macam gantian ataupun minggu kelima insyaAllah. InsyaAllah. Tapi yang tu saya kasih bahan balik dengan Ustaz Zafran insyaAllah. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Nak Okey, terima baik. lah. Ustaz. Ayah ni nak penting ni. Mahal. Okey, baik. Okey, baik. Baik. Assalamualaikum. Antara mahal. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Stop record. Terima kasih semua yang masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, Ya. moderator dan sahabat-sahabat pengajian. Terima kasih banyak. Ya. Ha. Alhamdulillah ramai juga yang follow mengajar Ustaz Zafran ni. Alhamdulillah. Stop record. Ayah, start record ayah. Kak. Punya duk sembeh andai. Bini tu lupa. Tidur lah. Tak stop ini. Duduk tengok drama kali. Lama dengar atas sembel. Anjana. Kau tidur. Alhamdulillah. Awal. Oh ya. Malam ni ramai dek. Awal keluar dah. Tak ada lah. Meriah lah. Agak-agak. Dia pemulaan kitab macam tu nak kak. Mu jangan terpedaya. Dia kena masuk buah nahu boleh 14 dah ni. Kena kota 2 papel lain. Pakat senyap sunyi. Agak istiqomah lah. Sebab saya payah nak baca kitab ni. Jaga agak lah. Bagi nak baca kitab ni. Lagipun kitab ni nak ambil masa panjang. Allah, duk on lagi tu. Kata itu. Siapa dah record? Ada dulu record tu. Tak payah. Ayah tidur. Tak, dia punya ni wifi jadi lekat rumah mana hari ni. Aduh, hawa-hawa jadi admin ni macam-macam. Yang hamba virus lah apalah tu gerak tu. Baru pun tahu lorak dia. Kita tak kaku. Lorak bini tu. Aku kat ni aku buat tahu lah bini ku. Leh. Pucak lesi. Tak kaku. Jadi ni, jadi je main leh gitu eh. Tolak. Anak record sering. Tak boleh ada, tak boleh stop.
Tutuplah wifi-nya. Tutup wifi. Wifi pun tak buka ni tadi. Jenak. Buat, terima kasih buat. Ya. Assalamualaikum buat, terima kasih. Siapa ni? Cikgu Abang K ya. Ha? Abang K. Oh, Bakir. Bakir baru kenal guru. Tadi awak tak keluar tadi, Bakir. Ustaz Zafran ni. Aduh. Itu saya dah panggil dah. Saya dah panggil dah sahabat. Sahabat saya. Lah ni guru lah, bukan sahabat lah. Lah ni guru saya lah. Cakap. Sahabat. Tak sangka berjodoh lagi ni. Ya? Tak sangka lah Bakir berjodoh ngaji dalam grup saya ni dengan Ustaz Zafran. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Hari tu jumpa di Masjid Syalam ya tak? Pak Ina. Jodoh panjang kita. InsyaAllah tu kita nak program besar tu dengan Ustaz Zafran tu. Yalah. Alhamdulillah. Projek besar tu. Ada lagi. Abang keluar? Kena mau keluar lah. Okey, Bakir. Nanti kita sembang lain lagi. Ya, okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maksudnya okey. Ya Allah, support. Memang terbaik lah Bakir. Mau keluar kena siap record pada. How? Kan awak Inoi, tutup wifi, tutup Tutup kat laptop. dia tak. Laptop ni tak boleh tak? Mati dia pada diri. Apa mau keluar lagi apa Tapi lambat sikit Nanti dia boleh potong kan? Boleh. Hak tak sembang-sembang ni dia boleh potong kan? Boleh. Boleh? Kurang hitam. Oi, payah kau nak minta Ustaz Zafran ngajar dia penuh. Wah, kecek lah. Alhamdulillah. Mana daya terberah tak baik. Tahu dia ni buat jegi mata lah. Apa? Nak tengok sebelum start ni. Hak ni terguling, hak ni terguling, hak ni mana. Hak ni marah. Macam-macam. Hak ayah masuk rumah. Hak abu mari. Hak kena kas air lagi. Oh, macam-macam. Jadi supaya work more tadi padahal nak buat rekod jadi email jadi supaya work more kenduri tu. Buang mula. Dia punya colour Lak tak cukup pecah habis sudu tak masuk pinggir jaja. Talent tak ikut. Pak leh. Keluar awal. Alhamdulillah aku nak kalau boleh tak maulah sebulan sekali tak Zafran ni. Kalau boleh nak 2-3 kali lah. Sebulan tu. Boleh banyak kita hit. Tapi esok PU Pak Ayah. Tak kata malam ni. Malam ni dah tak Zafran. Dah cik dia. Ya. Esak tu. Dia ganti awal kan. Dia hari Jumaat. Dia baik ganti awal. Oh. PU Pak Ayah ganti awal so hari ni tak Zafran ganti PU Pak Ayah. PU Pak Ayah dah. Pak. Kau Ustaz Zafran ambil jadual Ustaz PU Faiz. Hari ni sajalah. Hari ni lah. PU Pak Ayah dia nak ngajar juga. Dia ganti awal so. Amalan balik ya. Ustaz Zafran je betul-betul kekalnya Jumaat minggu ketiga. Lepas tu minggu lain penuh. Aku tak tahu lah macam mana nak buat. Minggu depan tu dia lagi. Minggu depan dia minggu 3 . Oh kau sebulan sekali je lah. Dia hari Jumaat dia free. Anda ya.
Kau 11 kali lah. Kalau nak Kalau ikut ikut betul-betul jadual dia lah. Aku nak tengok kalau ada minggu kelima main nak boh dia. Bulan ni ada minggu 5. Ada. Jumaat Ada start. Jumaat Jumaat minggu Bahu bangga buat day boleh repair. Lerpem. Bulan ni ada Selasa, Rabu, Khamis ada minggu kelima. Sampai kami orang tahu Jumaat. Tak ada free ya. Tak dia orang tahu free Jumaat hari kami. Bambai kau ambil. Woi, kau belah dah tak? Ai rekod tak habis ni. Ha? Kau belah dah tak? Tak tengok om. Lagi kalau ada kau tak muli. Kek beres nyambe apa tu mama. Jadi tembe podok main record. Jo. Okay. Esok motok geno tak apa ngajar pergi 2 jam, apa ngajar sejam nyambe 2 jam. Jo. Tengok. Ramai. Oh, tak juga.
Ada lagi orang tak keluar.